Okey, tadi kita dah belajar pasal kekuatan. Okey, sekarang kita pergi kepada kelemahan. Kelemahan yang berlaku ataupun faktor-faktor yang menyebabkan penentangan masyarakat tempatan ini mengalami kegagalan. Okey, apa dia kelemahan dia? Okey, yang dia terbahagi kepada 4 faktor juga. Okey, kita pergi pada faktor yang pertama, iaitu penentangan bersenjata. Okey, dia kat sini dia bagi 2 contoh, Yam Tuan Antah dan Rentap. Okey, kita tengok. Yam Tuan Antah pejuang terbilang. Okey, British telah menggunakan meriam yang besar untuk menghancurkan kubu pertahanan Yam Tuan Antah. Okey, Yam Tuan Antah juga kehabisan peluru dan kekurangan ubat bedil, ubat meriam lah ni. Okey, yang menyebabkan pasukan Yam Tuan Antah kalah. Okey, British guna meriam yang besar, yang bila kalau kata meriam tu sekali letupan dia boleh menyebabkan kemusnahan yang banyak. Okey, yang Antah hanya menggunakan pistol. Okey, itu yang dikatakan sebagai kelemahan dalam penentangan bersenjata. Bagi Rentap pula, Rentap Wira di Bukit Sadok, okey, Brooke, iaitu keluarga Brooke berjaya menewaskan Rentap dalam serangan ketiga pada tahun 1861. Okey, Brooke menggunakan meriam tembaga. Okey, dia menggunakan meriam tembaga dan Brooke juga menggunakan angkatan tentera yang lebih besar untuk menewaskan pasukan Rentap. Okey, baik. Faktor yang kedua ialah ancaman perundangan barat. Okey, yang ini kalau perundangan sistem undang-undang hanya digunakan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Okey, Haji Abdul Rahman Limbong ni digelar sebagai pejuang tani atau pejuang masyarakat tani, yang mana Haji Abdul Rahman Limbong menggunakan sistem perundangan untuk melawan pihak penjajah barat. Okey, kenapa digelar sebagai pejuang tani? Dia lebih menentang. Okey, Haji Abdul Rahman Limbong ialah pembesar yang menentang peraturan baru tentang tanah. Okey, baik. Faktor yang ketiga ialah faktor kelemahan yang ketiga, gagal mentafsir perjanjian. Okey, yang ini ialah Datuk Maharaja Lela pahlawan Melayu. Okey, di mana pembesar-pembesar di negeri Perak kurang masa yang tidak cukup untuk meneliti perjanjian Pangkor yang telah ditandatangani awalnya pada tahun 1874. Okey, bila gagal mentafsir perjanjian menyebabkan pembesar Datuk Maharaja Lela bangun menentang penjajah barat. Okey, baik. Faktor yang keempat ialah tipu muslihat. Tipu muslihat pihak British, pihak barat untuk melawan menidakkan penentangan masyarakat tempatan ini, yang mana digunakan dalam kes Tok Janggut, di mana British telah berjaya menakutkan rakyat supaya tidak menyokong atau menyertai perjuangan Tok Janggut. Okey, umum tahu, ramai tahu masa kematian Tok Janggut, mayatnya diarak terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Itu adalah sebagai salah satu faktor simbol untuk menakut-nakutkan orang Melayu pada waktu itu supaya tidak melawan British. Okey, itu adalah antara 4 faktor tadi dalam aspek kelemahan. Ada 4. Yang pertama, kalau kita tengok, penentangan bersenjata. Yang kedua, ancaman perundangan barat. Yang ketiga, gagal mentafsir perjanjian. Dan yang keempat, tipu muslihat. Okey, so saya terus pergi kepada topik akhir dalam 7.3, iaitu kegagalan penentangan masyarakat tempatan. Okey, ada 6 faktor, yang mana faktor-faktor ini awak dah salin dah. Okey, ini faktor kegagalan, tetapi faktor kejayaan bagi pihak barat. Nampak tak? Okey, isi dia sama, tapi dia boleh tukar perkataan dekat situ. Okey, dalam ni dia tulis mengapakah penentangan masyarakat tempatan menemui kegagalan. Maksudnya ini adalah faktor kegagalan. Okey, faktor kegagalan ada 6. Tetapi juga arahan ini boleh bertukar kepada faktor kejayaan barat menentang masyarakat tempatan. Faktor kegagalan bagi masyarakat tempatan, faktor kejayaan bagi pihak
Barat. Ada 6. Okey, faktor istana, British menggunakan usaha istana untuk memadamkan kebangkitan, ya. Okey, yang kedua, penentangan bersifat setempat. Sokongan tidak menyeluruh, kurangnya sokongan dari pihak istana. Ya, kenapa kurang sokongan? Sebab British telah menggunakan istana tadi. Okey, situ yang menyebabkan kurangnya sokongan dari pihak istana. Okey, kelemahan teknologi, okey, senjata barat lebih canggih, okey, berbanding dengan senjata-senjata yang digunakan oleh masyarakat tempatan. Kelemahan strategi, okey, British lebih bijak, British menggunakan pelbagai strategi. Okey, dan British juga telah berpakat dengan Belanda. Ini adalah faktor-faktor kegagalan masyarakat tempatan, tetapi faktor kejayaan bagi pihak barat. Okey, so dengan penerangan saya ini habislah untuk topik 7.3. Okey, topik 7.4 saya akan buat, kita akan belajar dalam PDPC pada minggu hadapan.